Salam sejahtera bersama saya Nevlin Majin dalam 15 minit MMTV edisi 19 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pihaknya mengajurkan kutipan dana kemanusiaan Palestin supaya lebih bertanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kutipan itu. Anwar berkata pihak berkenaan diingatkan supaya tidak menggunakan dana itu untuk kepentingan sendiri kerana ia adalah dana untuk kemanusiaan. Tambah beliau, dana dan sumbangan itu terikat dengan peraturan dan ia perlu diuruskan dengan cekap dan amanah. Tujuan utama dana kemanusiaan ini adalah untuk disalurkan terus kepada perubatan, makanan dan kemudahan asas di Gaza, Palestin. Sementara itu, lebih 81 juta ringgit berjaya dikumpulkan setakat hari ini bagi mengisi tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin AAKRP. Jumlah 81 juta ringgit itu termasuk dana awal 10 juta ringgit yang diumumkan oleh kerajaan ketika pembentangan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu. Malaysia akan menggunakan segala saluran diplomatik yang ada dengan kerjasama negara sekutu antarabangsa dalam usaha menghentikan pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin di Semenanjung Gaza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen Malaysia dalam isu konflik di Palestin tidak perlu diragu atau dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Agung Persatuan Undang-Undang ASEAN ke-14 dan Persidangan Undang-Undang ASEAN 2023 hari ini. Menurutnya, tragedi yang menimpa rakyat di Gaza pada saat ini ada kaitannya dengan undang-undang. Justru beliau menggesa semua pihak berdiri teguh mempertahankannya ketika bencana besar sedang berlaku. Tegasnya, Malaysia berdiri teguh mempertahankan undang-undang antarabangsa, malah keselamatan dan kemakmuran dikecapi kini adalah sumbangan undang-undang yang dikuatkuasakan berkaitan interaksi sesama negara. Justru beliau mengajak semua pihak menghayati kerjasama dan menyedari bahawa apabila sumber, idea serta bakat yang ada dikumpulkan yang mencipta kekuatan yang mampu mengatasi sebarang cabaran. Kerajaan dalam proses meminda Akta Penyelarasan Pencen 1980 Akta 238 bagi mengembalikan peruntukan undang-undang berhubung penyelarasan pencen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ia selepas Mahkamah Persekutuan memutuskan Seksyen 3 dan 7 dalam Akta Penyelarasan Pencen Pindaan 2013 Akta A1447 tidak sah dan terbatal. Mahkamah sebelum ini memutuskan pindaan terhadap peruntukan berkenaan kurang memberi manfaat kepada pesara, perkhidmatan awam dan mengisytiharkannya sebagai terbatal dan tidak sah. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan sebelum ini sebulat suara memutuskan peruntukan berkenaan yang membenarkan kenaikan kadar rata sebanyak 2% setiap tahun bercanggah perkara 147 Perlembagaan Persekutuan Perlindungan Hak Pencen berbanding Akta Pelarasan Pencen 1980 sebelum ini. Kerajaan memaklumkan bantuan e-wallet RM100 kepada penerima yang layak akan disalurkan pada Disember depan. Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif ini bukan sahaja terhad kepada isi rumah penerima tetapi juga kepada pasaran tempatan terutamanya kepada peniaga kecil dan penjajah. Bantuan e-wallet RM100 ini merupakan inisiatif terbaru yang diumumkan kerajaan bagi golongan B40 dan M40 yang berpendapatan RM100,000 ke bawah. Dalam perkembangan berbeza, SIM turut memaklumkan bahawa sumbangan asasrama SARA 2024 yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 Jumaat lalu bakal memanfaatkan 700,000 penerima sumbangan tunai ramah STR selain penerima yang layak akan menerima sumbangan berjumlah RM100 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Padah mencabul, seorang pelajar perempuan tingkatan 4 dengan muslihat kononnya ingin membuang pendamping daripada tubuh mangsa seorang bomoh berdepan hukuman penjara 80 tahun selepas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan terhadapnya di Mahkamah Session Melaka hari ini.
Hukuman terhadap tertuduh Zaimi Rahim 50 tahun bagaimanapun ditangguhkan Hakim Muhammad Sabri Ismail pada 3 November ini bagi menunggu laporan penuh fakta kes. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh yang juga seorang jurati Muay Thai didapati telah melakukan amal seksual fizikal terhadap seorang remaja berusia 16 tahun 2 bulan. Perbuatan itu dilakukan di kawasan Semak di Jalan Taman Malim Jaya dan kawasan perindustrian berdekatan sebuah pasar raya di Cheng dalam daerah Melaka Tengah antara awal September sehingga 9 Oktober 2023. Tertuduh boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan boleh juga disebat bagi setiap pertuduhan mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 dan boleh dihukum di bawah Seksyen Kanun sama. Selepas bertalu-talu dikecam isu bergambar dengan selebriti kelahiran Israel Gal Gadot, aktor Mirkin akhirnya bersuara dalam menyatakan pendiriannya dalam isu Palestin hari ini. Melalui laman Instagram miliknya, Mirkin atau nama sebenarnya Muhammad Syamil Syaukin Saiful Izam, 22 tahun, memberitahu dia juga ingin memperjuangkan keadilan yang sepatutnya dimiliki oleh semua pihak. Tambahnya, dididik lengkap dengan nilai-nilai sebagai seorang Muslim, dia tidak akan sesekali berpaling daripada pendirian tersebut. Tambah Mirkin, dia juga turut mengutuk sekeras-kerasnya keganasan dan kezaliman yang berlaku di Gaza kini. Sementara itu, nama Mirkin menjadi topik hangat netizen apabila kenyataannya berhubung isu bergambar dengan Gal Gadot sekitar Mei lalu kembali tular dalam media sosial. Perkara itu menyemarakkan kemarahan orang ramai, terutamanya ketika bumi Palestin diserang rezim Zionis, laknatullah. Berita luar negara, hujan lebat yang mencetuskan banjir buruk di timur Ghana memaksa hampir 26,000 penduduk meninggalkan kediaman mereka atas arahan pihak berkuasa. Perkara itu dimaklumkan oleh Pertubuhan Pengurusan Bencana Kebangsaan NADMO. Banyak tanaman penduduk musnah dan sekolah terpaksa ditutup selepas 2 empangan hidroelektrik melimpah di Akosombo dan Kepong. Timbalan Ketua Pengarah NADMO, Seji Saji berkata mereka sedang bekerjasama dengan kerajaan untuk membekalkan air, makanan dan ubat-ubatan yang mencukupi buat rakyat terjejas. Setakat ini tiada kes kematian akibat bencana itu dilaporkan. Seorang petani menyatakan banjir itu memusnahkan ladang jagungnya seluas 1.6 hektar dan menggesa kerajaan supaya mempertimbangkan memberi pampasan kerana musibah itu luar daripada kawalan mereka. Satu rakaman video tular memaparkan sebuah bas mini menyeret motosikal sejauh 5 km sehingga mengeluarkan percikan api selepas merempuh kenderaan tersebut. Insiden itu berlaku di Bandung, wilayah Jawa Barat pada Ahad lalu dan tiada kemenangan jiwa dilaporkan selain penunggang motosikal yang terlibat hanya mengalami cedera ringan. Berdasarkan rakaman, bas mini itu sebelumnya dilaporkan melanggar sebuah motosikal dan pemandunya cuba melarikan diri. Bagaimanapun, tindakan tersebut berjaya dihentikan apabila beberapa penunggang motosikal lain mengejar dan menghalangnya di pintu gerbang Tol Pasteur. Pemandu bas itu turut bertengkar dengan penunggang motosikal tersebut kerana menghalang kenderaannya. Sementara itu, Ketua Polis Trafik Bandung, Asisten Komisioner Polis Arif Saiful Haris berkata pemandu tersebut telah diberkas dan kini disoal siasat oleh pihak berkuasa. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Tesla secara rasmi melancarkan sedan elektrik paling laris di dunia, model 3 baru bagi pasaran Malaysia dengan menawarkan harga yang bermula RM189,000. Model kedua rasmi Tesla di Malaysia selepas Model Y itu hadir dengan pilihan 2 varian iaitu rear wheel drive yang dijual pada harga bermula RM189,000 dan varian long range dual motor all wheel drive yang ditawarkan daripada RM218,000. Model 3 yang telah sedia untuk tempahan pelanggan itu menampilkan gaya luaran dikemas kini serta kabin yang lebih senyap berbanding sebelum ini dan disokong penggunaan kaca akustik 360 darjah. Tesla juga memperkenalkan ciri baharu seperti pencahayaan ambient, sistem bunyi yang mendalam, hasil rekan Tesla dengan memiliki sehingga 17 pembesar suara, 2 subwoofer dan 2 amplifier.
Pelajaran model tersebut bersama pembukaan pusat pengalaman Tesla pertama Malaysia yang bertempat di Pavilion Damansara Heights itu disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming dan pengarah serantau Tesla Isabel Fan. Hanya dengan berbelanja serendah RM111, pengunjung Aeon Big berpeluang memenangi 3 hadiah utama iaitu sebuah kenderaan utility sukan SUV Proton X50 flagship serta 2 unit Proton Saga Premium sempena kempen belanja lebih, menang lebih. Kempen yang diadakan selama sebulan bermula hari ini sehingga 18 November depan itu adalah bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-11 Aeon Big Malaysia Sdn Bhd, Aeon Big. Bertemakan meraihkan setiap detik kemenangan, pengarah urusan Aeon Big Sheikh Farouk Sheikh Mohamad berkata, kempen ini diinspirasi untuk memberi semula kepada pelanggan dan juga komuniti yang sentiasa menyokong Aeon Big terutamanya dalam tempoh mencabar seperti COVID-19 serta bencana banjir besar yang melanda pada 2021. Katanya kenangan tersebut antara sebab utama kempen ini dilaksanakan di samping dapat membantu komuniti untuk berbelanja dengan kadar berbaloi yang secara tidak langsung dapat membantu pembekal merancangkan semula perniagaan mereka. Tambah beliau, orang ramai yang berbelanja lebih turut beroleh peluang lebih. Menurut Syed Farouk, terdapat juga pelbagai promosi-promosi menarik akan ditawarkan selain pengumuman istimewa pada 11 November depan. Beralih ke berita sukan, perseorangan badminton utama negara Lee Zijia menepati ramalan selepas mara ke pusingan kedua terbuka Denmark 2023 di Odense semalam. Perseorangan nombor 11 dunia itu mengetepikan pemain Belgium Julian Carraghi 19-21, 21-15, 21-10 dalam pusingan pertama kejohanan yang berlangsung di Chase Bank Arena. Cabaran lebih getir menanti juara terbuka Arctic itu apabila dijadualkan bertemu pemain pilihan tempatan Victor Axelsen pada pusingan seterusnya. Sementara itu, beregu campuran negara Chen Tangchi dan To Yi Wei turut berjaya ke pusingan kedua selepas mengambil masa 42 minit untuk menundukkan pasangan tuan rumah Matthias Ri dan Amelia McGlynn 21-15, 23-21. Manakala perseorangan wanita Goh Jin Wei dan beregu wanita Anna Chong Ching Ying dan Teo Mei Sing pula telah menamatkan saingan selepas dikalahkan lawan masing-masing. Bintang UFC yang penuh kontroversi Conor McGregor terlepas daripada tuduhan serangan seksual selepas pihak pendakwa raya Amerika Syarikat AS menggugurkan kes itu. McGregor dituduh melakukan serangan seksual semasa perlawanan akhir bola keranjang NBA di Florida Jun lalu. Dia didakwa menggoda secara agresif seorang wanita sebelum memaksanya melakukan hubungan seks di sebuah tandas VIP di pusat Kaseya, Miami. Namun McGregor 35 tahun menafikan tuduhan itu sejak ia pertama kali didedahkan tahun lalu. Semalam, jurucakap pejabat pendakwa raya AS memberitahu segala tuduhan terhadap McGregor telah digugurkan. McGregor tidak mengambil bahagian dalam perlawanan UFC sejak mengalami kecederaan patah kaki ketika menentang Dustin Poirier pada Julai 2021. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 20 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan aparatus Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.